إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi dibekalkan oleh Allah nikmat kesihatan dan keafiatan, dan kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peluang dan ruang untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah pada malam ini, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk dapat kita duduk di dalam pengajian kuliah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman ilmu yang bermanfaat, agar ia menjadi sebahagian daripada jariah bagi kita setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung berkenaan dengan pengajian kitab dosa-dosa besar. Sebelum ni kita ada berkongsi berkenaan dengan bab yang berkaitan dengan hukum dan dosa mereka yang melarikan diri daripada peperangan ataupun tempat berperang. Dan untuk malam ini kita akan masuk kepada dosa besar yang ke-12, yakni sebahagian daripada dosa besar itu adalah zina yang lebih besar dosanya di antara sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Baik, kata penulis kita Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah, beliau menjelaskan iaitu berkenaan dengan antara dosa besar daripada bahagian dosa-dosa besar itu adalah merupakan zina. Kita semua maklum, ini adalah merupakan dosa yang dimaklumi secara wajib bagi setiap orang Islam. Tidak mungkin dan mustahil ada orang Islam yang tidak mengetahui tentang dosa ini. Ya, ini semua adalah merupakan dosa yang ma'ruf, ya. Cuma para ulama menjelaskan daripada bahagian zina ini bukanlah sekadar Islam itu melarang perbuatan zina semata-mata, tetapi ia melarang dan mengharamkan segala jalan yang membawa ia kepada perzinaan. Bahkan kalau kita lihat di dalam sirah seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyatakan bahawasanya dosa yang kedua yang telah dinodai di atas muka bumi ini adalah merupakan dosa zina. Dosa yang pertama dosa apa? Dosa yang pertama adalah dosa pembunuhan, bukan dosa syirik. Syirik ni dosa yang kemudian. Dosa yang pertama berlaku di atas muka bumi adalah merupakan dosa pembunuhan, iaitu pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil yang diceritakan dalam Quran. Allah menyatakan dalam suratul Maidah, إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Iaitu dua orang anak Adam yang telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan korban.
asalnya nak suruh buat benda baik je, tapi boleh bunuh. Nak menceritakan pembunuhan ini, dia bukan tercetus kerana sebab dunia saja, tapi dia juga boleh tercetus disebabkan kerana akhirat, yakni perbuatan amal soleh. Apabila dalam hati si pembunuh itu memiliki sifat hasad, maknanya Qabil bunuh Habil bukan kerana atas dasar semata-mata kerana Habil itu lebih baik, elok dan rupa daripadanya. Berdasarkan teks Al-Quran, kalau kita baca riwayat Israiliyat, memang riwayat Israiliyat mengatakan Qabil bunuh Habil sebab kecemburuannya kerana dia tidak dapat menikahi adiknya sendiri, iaitu Iqlimah. Sebaliknya dia kena menikahi dengan adik Habil yang bernama Labudda. Bukan faktor itu. Kalau mengikutkan teks Al-Quran, jelas Quran kata fatuqubbila min ahadihima, mereka Qabil ada keinginan membunuh Habil kerana diterimanya korban Habil dan Allah tidak menerima korban Qabil. Jadi sebab itu dia nak bunuh, kerana dia rasa cemburu Habil lebih disayangi oleh Allah dan lebih diterima oleh Allah berbanding amalannya. Puncanya hasad saja, bukan semata-mata kerana asbab duniawi. Baik. Dosa yang kedua adalah merupakan dosa zina. Kerana setelah kematian Habil, kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah telah anugerahkan kepada Nabi Adam dan Hawa satu anak tunggal. Dalam bahasa Hebrew namanya Shith. Shith ni maknanya tunggal, fardun, tunggal. Biasanya Hawa dia akan lahirkan anak kembar yang berbeza jantina, satu laki satu perempuan, sebab nak kembangkan generasi zuriat manusia. Tapi kerana Habil hilang, tinggal perempuan 2 orang. Qabil bawa lari seorang, tinggal seorang perempuan. Jadi macam mana nak kembangkan zuriat tu? Mesti kena ada benih lelaki. Jadi Allah anugerahkan kepada Hawa seorang anak sahaja yang dinamakan Shith. Dan Shith itulah yang dilantik kemudiannya setelah baginda Nabi Adam alaihissalam sudah pun tua, maka dilantik baginda Shith menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi alaihissalam. Daripada situlah kembangnya zuriat Shith. Kemudiannya dalam riwayat menceritakan bagaimana selepas zaman demi zaman, keluarga keturunan Shith ini telah didatangi oleh Iblis, dan Iblis memperdayakan mereka untuk menyuruh mereka mencari balik dan menghubungkan kembali silaturahim mereka dengan keturunan Qabil yang telah terputus. Sebab Qabil dia tak enggan bertaubat, dia larikan dirinya setelah dia kebumikan adiknya Habil, kerana dia takut ayahandanya pulang, Nabi Adam AS menghukuminya. Jadi dia pergi. Sampailah bila mereka bertemu, yakni keturunan daripada Shith, generasi demi generasi yang kemudian mereka bertemu kembali dengan keturunan Qabil yang selama ini mereka tidak pernah melihat lelaki yang lebih elok rupanya, dan seorang lagi tak pernah melihat wanita yang lebih elok parasnya, kecantikannya, sehinggalah ia diperdayakan untuk melakukan zina. Maka ini adalah merupakan perbuatan zina yang terawal yang terjadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu pada asalnya mereka datang, dalam riwayat itulah dinukilkan Ibn Kathir. Sebenarnya riwayat itu juga diambil secara riwayat Israiliyat. Syaitan menciptakan alat muzik. Daripada alat muzik itu mereka menari, kemudian menggoda dan diikuti padanya dengan
keasyikan, kegairahan itu, dan akhirnya memperdayakan di antara satu sama dengan yang lain, dan akhirnya menjerumuskan kepada perzinaan. Maka ini salah satu daripada bentuk sejarah zina yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah merupakan satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk. Allah tidak berfirman wala taznu, jangan kamu berzina, tapi Allah Ta'ala menyebutkan jangan kamu menghampiri zina. Jadi bahasa dan indikasi ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu memberi maksud apa sahaja perkara yang boleh membawa kepada benda yang berdosa dan bermaksiat. Jadi jalan yang membawa kepada perkara itu juga mesti diharamkan, mesti ditegah. Sebab tu kalau kita tengok yang pertama, dia dipanggil ghalaba az-zan, benda yang boleh bawa kepada maksiat itu secara ghalabatiz zan, sangkaan yang kuat walaupun tak sampai yakin. Asalnya khalwat tidak haram. Kena dengar betul-betul. Asalnya khalwat tidak haram. Bercampuran laki dan perempuan asalnya juga tidak haram. Bersentuhan lelaki perempuan asalnya tidak haram. Jika sekiranya setiap manusia itu dapat mengawal nafsunya daripada melakukan zina, asalkan jangan sampai berzina. Tetapi Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kemampuan hamba-Nya, mengetahui kemampuan hamba-Nya yang Allah ciptakan, yang mana kalau ambil daripada penyelidikan daripada 100 orang, ini pengetahuan Allah, daripada 100 orang, kalau kita uji dia dengan bersentuhan laki perempuan, duduk berdua pula, bercampuran antara satu sama lain, berpakaian sesuatu yang menjolokkan mata, asalkan tak berlaku zina. Sebab tu kita kena faham, ada orang dia menggunakan alasan ni, dia kata saya pakai macam ni pun bukan saya berzina, jadi saya tak buat dosa besar sebab saya tidak berzina, saya hanya berpakaian seperti ini, jadi asalkan tak berzina okeylah. Sebab dalam Quran Allah menyatakan antara dosa besar itu adalah berzina. Jadi kita kena faham konsepnya. Ini banyak orang yang gagal faham maksud daripada syarak tu. Katakanlah kita ambil 100 orang, daripada 100 orang yang diuji dengan ujian tadi, 70% lebih akan gagal, 30 je survive. Agak-agak kalau kita buat satu teori kajian begini, apa keputusan kita? Walaupun 30% gagal, yang selamat, 70% akan gagal, apakah kita akan tetap mengatakan perbuatan-perbuatan tadi itu tidak haram? Sebab tu Islam, daripada teks ayat Quran ni, kita ulama keluarkan satu kaedah fiqhiyah, satu kaedah fiqh hukum. Kalau sesuatu benda itu bila ditimbang atas neraca agama, antara maslahatnya dengan mudaratnya, maslahatnya ada tapi mudaratnya lebih dominan, walaupun tak dinafikan maslahatnya ada, tapi sebab mudaratnya lebih besar, tetap benda itu mesti diharamkan. Walaupun ada orang berhujah dengan maslahatnya, ketika itu maslahatnya itu tidak boleh diiktiraf hukumnya oleh syarak, tak boleh. Contoh ya, siapa pernah baca hadis Nabi yang Nabi cerita 7 golongan yang diletak di bawah arash?
kan Nabi sebut salah satu daripada mereka, da'athum ra'atun, diajak untuk berzina oleh seorang wanita dzata mansabin wa jamal, dalah kaya raya, cantik pula. Kalau cantik tak kaya pun kantoi dah. Ini dua-dua ada, dalah cantik, kaya pula. Memang lagi gugur lah iman tu. Ada yang tak cantik kaya pun dah gugur dah, pasal nak kan kekayaan dia. Tapi dia kata apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Allah letak dia di bawah arash. Ada orang salah faham hadis ni, maknanya dia berjaya menjaga nafsunya daripada terjebak kepada zina. Padahal dia mampu melakukan perbuatan itu, tapi dia cuba meninggalkannya. Ada orang dia pakai hadis ni, dia pergi kelab malam, dia tengok orang perempuan joget. Pasal apa? Saya nak tanamkan rasa inni akhafullah. So saya cuba kontrol nafsu saya walaupun saya sudah melihat tu. Ini bukan letak bawah arash. Jadi dia salah faham. Hadis tu bukan cerita tentang orang yang saja-saja pergi cari. Hadis tu cerita kalau dia tengah duduk elok-elok, datang satu orang goda dia, maknanya benda tu berlaku secara tanpa perancangan ataupun sudah dirancang, tapi tiba-tiba dia ingat kepada Allah dan dia tinggalkan. Bukan dia saja-saja cari pasal, sebab alasan nak uji iman dia tu ada tak perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu dalam Islam menutup jalan yang dinamakan kaedah sadduz zari'ah, iaitu menutup jalan yang boleh bawa kepada perzinaan dengan secara bukan yakin, ghalabatiz zan. Sebab tu dalam Islam ni orang tak boleh bagi alasan. Alah, kadang-kadang benda ni bukan pasti lagi. Contohlah kan, minta maaf lah saya sebut, kan setengah orang kan dia anti vaksin. Pasal dia kata vaksin berapa peratus, 80% dia bukti dia. Hukum tak terpakai, nak 100%. Siapa cakap kat dia hukum mesti dibina 100%? Kaedah mana yang cakap macam tu? Kaedah hukum menyatakan kalau peratusan itu dah sampai kepada ghalabatiz zan, walaupun tak sampai yakin, hukum boleh dibina di situ. Lainlah kalau 50-50, barulah ketika itu hukum tak boleh dibina. Sebab apa? Dia dalam keadaan taraddud, syak. Sebab tu kita kena faham kaedah hukum ni. Tak ada benda boleh sampai ke tak 100%, melainkan kalau dalil tu jelas daripada Quran dan hadis dan tak boleh ditakwil. Dia bukan qat'iyatus subut saja, qat'iyatud dilalah. Maknanya dia jelas dan nyata tanpa boleh takwil. Yang tu ialah. Tapi kalau benda tu masih boleh takwil, tetapi kecenderungan dia itu adalah majoriti, walaupun tak sampai 100%, hukum tetap dibina. Sebab tu tak boleh ada orang dakwa begini, saya ustaz, iman saya kuat, saya duduk sebelah wanita macam mana cantik pun saya takkan sentuh dia, jadi tolong halalkan saya berbuat dosa khalwat ni. Tak boleh. Sebab saya pernah jumpa satu Pak Haji, dia cakap dekat saya, boleh tak saya salam orang perempuan muda? Saya tengok dia lain macam Haji ni. Siapa orang perempuan muda yang nak salam tu? Alah, budak-budak muda, kawan cucu-cucu saya datang rumah, dia orang nampak saya orang tua, dia nak salam. Saya nak salam lah. Saya kata tak boleh ji. Allah, saya ni dah tak ada nafsu dah 68. Saya salam pun tak rasa apa. Saya tahulah diri saya kan? Saya boleh kawal. Dan memang tak ada pun, dia kata, tengok pun tak teringin apa dah, duk teringat nak mati dia cakap. Agak-agak boleh tak kita bagi pengecualian hukum tu untuk dia salam? Tak boleh.
walaupun dia mendakwa dengan dakwaan seperti itu, walaupun secara pasti dia tidak terjebak sampai kepada zina. Sebab kita kena ingat, hukum ni kata ulama dalam kaedahnya tubna lil ghalib la lin nadir. Hukum ni mesti dibina ikut keseluruhan, bukan secara terpencil. Sebab saya kata pakcik, Islam ni bukan untuk pakcik seorang. Islam ni Allah hantar untuk seluruh alam, maknanya seluruh umat, Melayu, Pakistan, orang India, orang Arab. Kalau pakcik boleh, nanti datang satu pak Arab umur 68, dia kata saya pun okey, tengok-tengok salam, goncang terus, aku nikahkan nikah. Sudah. Jadi Islam tu jadi tak konsisten hukum dia. Jadi kita kena faham, bila Allah kata wala taqrabuz zina, walaupun kita kata oh saya tak akan terjebak dengan zina, tapi hukum itu tetap tidak membenarkan, kerana dia bukan mengambil kira kepada keadaan orang itu sahaja, tapi dia mengambil kira kepada seluruhnya. Jadi disebabkan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menutup segala jalan yang membawa kepada perzinaan itu dengan peratusan yang membawa kepadanya mencapai kepada darjat ghalabah dhan, sangkaan yang kuat walaupun tak sampai kepada tahap yakin. Melainkan jika ada darurah, itu Islam berikan pengecualian. Itu dalam bab tu adalah diberi pengecualian. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, kalau khalwat ni haram, kita pergi jumpa doktor kat klinik, doktor tu laki, kita patient perempuan, atau doktor tu perempuan, kita patient laki, duduk dua dalam bilik tu, tutup pintu pula, contoh, tu tidak khalwat ke? Atau kita pergi ambil lesen memandu, tukang ajar tu lelaki, dia buat break, dia buat macam terkejut, dia pegang, padahal saja tu, contohlah. Boleh tak kebarangkalian untuk berlaku begitu? Ada. Jadi kenapa tak haramkan? Sebab itu ada setengah negara dia haramkan wanita untuk ambil lesen memandu, kerana nak mengelakkan daripada berlaku ikhtilaf. Sebahagian ulama memang ada yang mengharamkan, perempuan tak boleh nak naik public transport sebab ramai orang. Jadi bila ramai orang, terselamat dia daripada ikhtilaf, terselamat dia daripada khalwat itu tadi. Tapi sebahagian ulama kata boleh. Contoh tuan-tuan naik Grab, orang perempuan naik Grab, naik taksi, ada tak kemungkinan kalau mandu taksi itu nak buat jahat apa-apa? Ada atau tidak? Ada. Maknanya kalau patutnya di segi hukum wala taqrabuz zina, bolehlah kita aplikasikan hukum ni, jangan mendekati zina. Sebab ada kemungkinan memanglah zina tu adalah berlakunya hubungan sejenis dengan secara sukarela. Tetapi kenapa Islam mengharamkan zina? Bukan sekadar untuk mengharamkan perbuatan sukarela sesama berbeza jantina ini, tetapi matlamat sebenarnya, maqasidnya adalah untuk menjaga nasab. Tujuan utama dia adalah untuk menjaga nasab. Sama ada apa saja yang merosakkan nasab, sama ada zina boleh rosakkan nasab, rogol boleh rosakkan nasab, apa saja jalan yang boleh merosakkan nasab, maka Islam akan mengharamkannya. Binkan kepada bukan ayah kepada anak angkat, itu merosakkan nasab, Islam pun akan mengharamkannya. Atau menukarkan nasab bayi itu kepada orang lain dan sebagainya, itu juga termasuk di dalam bab yang tak ada bezanya dengan perbuatan yang tujuan utama yang syarak larang padanya, iaitu perzinaan. Matlamat dia adalah untuk memelihara nasab. Ya, baik. Disebabkan kerana itu, Islam menyatakan bahawasanya perbuatan zina adalah merupakan fahisyah, yakni perbuatan yang jijik, kata Allah. Perbuatan yang
jijik. Bahkan Allah kata wasa as-sabila, dia adalah merupakan seburuk-buruk jalan untuk seseorang itu melepaskan syahwatnya. Sebab apa? Islam telah mensyariatkan nikah. Itu solusi dia. Solusinya adalah Islam mensyariatkan nikah. Apa tujuan nikah? Adalah untuk menunjukkan jalan bagaimana seseorang itu dapat melepaskan nafsunya pada jalan yang menepati syarak. Itu jalannya. Dan jalan bagaimana untuk memelihara nasab, supaya anak yang lahir itu adalah merupakan anak yang datang daripada nasab yang bersih. Itu tujuan syarak. Ya, tujuan kenapa syarak mengharamkan perzinaan itu. Ya, sebab tu salah satu kita tengok Islam ni tuan-tuan, dia balance. Kalau dia ada nahi mungkar, dia ada amar ma'ruf. Contoh, Islam haramkan zina, jangan zina, jangan zina. Tapi kalau tak ada amar ma'ruf, tak balance. Apa ni? Islam kata jangan zina, tapi tak ada solusi untuk kita mengelakkan diri daripada zina tu daripada perkara yang ma'ruf. So macam mana Islam nak bagi balance? Islam syariatkan nikah. Nikah adalah perkara ma'ruf untuk menutup jalan zina. Maknanya bila Islam mengharamkan zina, dalam masa yang sama Islam mensyariatkan solusi untuk menutup jalan zina itu adalah nikah. Sebab itu dalam Islam melarang kita menyulitkan nikah. Bila kita sulitkan nikah, dia memberi ruang dan membuka jalan kepada zina. Sebab tu kalau kita tengok anak kita dah lain macam dah tak keruan dah, keluar sana keluar sini, bagi je lah nikah. Itu solusi yang paling baik Islam sediakan. Cuma ialah kita fahamlah, nak nikah ni pun dia ada kena adalah responsibility dia, kenalah ada tanggungjawab dia, mahar dia, nafkah dia. Tetapi untuk menutup jalan itu, maksudnya kita kena main peranan untuk membantu supaya perkara itu dapat dihindari. Kalau nak suruh puasa, memang ada hadis Nabi kata, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, siapa yang dah mampu kahwin, kahwin. Nabi suruh kahwin. Yang dah kahwin mampu juga. Tapi bukan maksudnya kahwin lagi. Nabi kata syabab, bukan syuyukh, bukan orang tua. Syabab. Kena faham betul. Man istata'a minkumul ba'ah, kalau siapa dah mampu, Nabi kata afdalnya apa? Kahwin ke kerja je? Kahwin afdal. Kahwin tu lebih afdal. Tapi kalau siapa yang tak mampu, fa'alaikum bis-siyam atau bis-saum fa innahu lahu wija. Kena puasa. Kena puasa tu boleh mengurangkan syahwatnya. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia puasa pun tak jalan. Puasa ke tak puasa, nafsu dia jalan juga. Benda ni kan Allah nak uji manusia ni. Sebab tu ada zaman Nabi pun ada Arab Badui datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, waqa'tu imraati. Ya Rasulullah, dia pergi mengadu kat Nabi, aku telah mendatangi isteriku pada siang Ramadan. Bukan dia tak tahu, dia tahu, sebab tu dia buat pengakuan. Nabi kata duk puasa pun, duk puasa. Bukan dia jahil, dia tahu, sebab tu dia mengadu pada Nabi. Jadi dia nak tahu apa solusi kalau dia dah langgar hukuman ini. Jadi kalau dah tak boleh juga macam tu, Islam suruh dinikah. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah kata kahwinkanlah anak perempuan kamu jika dah sampai masanya untuk menutup fitnah dan zina itu. Kalau mereka miskin, kata Allah, Allah akan kayakan mereka disebabkan kerana perkahwinan itu. Lepas tu Allah tak pernah bohong. Tuan-tuan tengok, kalau siapa kahwin, rezekinya bukan makin kurang.
rezekinya bukan makin kurang. Sebab tu Allah larang orang-orang musyrikin bunuh anak mereka kerana takut miskin. Sebab Allah kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Pada rezeki mereka itu ada juga rezeki anak-anak mereka yang Allah Ta'ala kurniakan. Itu janji Allah. Tapi janji Allah pun kena usaha lah. Jangan lepas kau duduk rumah. Pasal apa bang? Tunggu janji Allah ni. Kalau gitu elok duduk penjara je lah. Maknanya kena usaha lah. Tapi Allah akan mudahkan jalan mereka untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain suratul Furqan ayat 68 Allah Ta'ala juga menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Allah menyatakan, dan orang-orang ada dalam ayat ni Allah menyebutkan 3 dosa. Jangan buat 3 dosa ini, kerana dia antara dosa yang dimurkai oleh Allah. Bahkan tuan-tuan, ulama sebut biasanya kalau kita dipaksa, dalam kondisi dipaksa, kita dibenarkan buat maksiat kerana dalam keadaan terpaksa, Islam bagi pengecualian rukhsah, keringanan pada kita. Contoh, kalau orang tu dipaksa ucap kalimah kufur, kalau tidak saya tembak kamu. Memang senapang dah duduk atas kepala dah. Bukan senapang mainan, senapang betul. Peluru hidup pun ada. Boleh tak kita cakap perkataan kufur? Boleh. Sebab ada dalam ayat Quran kisah yang berlaku kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau dipaksa, kemudian beliau cakap perkataan kufur, tapi beliau sembunyikan dalam hatinya iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia tak jadi kafir. Orang letak pedang tak leher kita, minum arak, kau tak saya pancung, boleh tak minum arak? Boleh. Kerana itu rukhsah yang diberi kerana nak menyelamatkan nyawa. Tetapi ulama sebut kalau orang tu dipaksa, rogol wanita ini, jika tidak saya tembak kamu, kita rogol, kita berdosa. Kerana nak bagi tahu zina ni bahaya, menodai, mencabuli maruah wanita itu hanya alasan kerana kita dipaksa atau terpaksa. Islam tidak bagi ruang. Kata majoriti fuqaha, kalau dia rogol juga wanita itu atas alasan dia terpaksa, dia kena hukuman ke atasnya, hukuman had boleh dia kena ke atasnya. Kenapa Ustaz? Kan dia terpaksa. Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab orang yang berzina dia kena ada talazzuz. Apa talazzuz? Syahwat lah. Kalau tak ada syahwat boleh tak? Tak berlaku lah benda tu. Maknanya bila dia ada perasaan syahwat itu, maknanya dia dah ada kesengajaan. Nombor 2, ulama kata sebab kalau dia rogol wanita itu, maruah wanita itu tak boleh diganti. Kalau minum arak, mabuk, okeylah, lepas hilang mabuk, eloklah balik, selesailah masalah. Just nak lepaskan diri. Kalau dia ucap perkataan kufur, iman bukan pada lisan, iman pada hati. Sebab itu ada solusinya. Tapi kalau rogol perempuan tu boleh ganti balik? Mana boleh gantilah. Sebab tu Islam kata antara dosa walau dalam keadaan terpaksa tak boleh dibuat adalah zina. Kalau orang kata jangan semayang, kau semayang saya tembak kamu, boleh tak kita tinggal semayang? Boleh. Sebab semayang ada gantinya, apa dia? Qadha. Tapi zina tak boleh. Kan disebabkan kerana dia tidak ada gantinya. Sebab itu Islam dalam ayat Quran ni Allah melarang kita melakukan 3 dosa yang besar di sisi Allah. Jika kita melakukannya, dihumbankan seseorang itu ke dalam neraka. Pertama, sesiapa yang menyengutukan Allah, menyeru, menyembah, meminta
dalam doanya selain daripada Allah. Syirik lah maknanya. Nombor 2, dia membunuh nyawa orang lain tanpa hak. Nombor 3 adalah dia melakukan zina. Kata Allah, jika mereka melakukan hal itu, mereka akan dihumbankan ke dalam api neraka, dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah menyertakan dosa zina setara dengan dosa yang lain yang besar. Dosa apa? Dosa syirik. Yang kedua dosa bunuh. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, Al-Imam Al-Khattabi bila dia huraikan ayat ini, dia bagi tahu bila kita balik di hari akhirat, benda pertama hak Allah yang Allah akan hisap kita, hak Allah yang Allah akan hisap kita, selalu kita cakap apa? Solat kan? Solat tu ibadat pertama yang Allah hisap, bukan hak Allah pertama. Lepas tu banyak orang silap, dia kata benda pertama Allah hisap solat. Benda pertama hak Allah yang Allah akan tanya kita, kita syirikkan Allah ataupun tidak, bukan solat. Tapi kalau benda ibadat pertama yang Allah akan tanya, ya, solat. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah banyak cerita bila orang musyrikin balik di padang mahsyar, Allah akan tanya, aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun, mana Tuhan-Tuhan yang kamu sekutukan dengan aku? Pergi minta tolong pada mereka. Allah tanya tu dulu. Tetapi yang selepas hak Allah, hak manusia sesama manusia, yang pertama Allah akan tanya apa dia? Hak yang berkaitan dengan nyawa. Nombor 2 apa dia? Marwah. Berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat Quran ni. Kerana dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, baginda menyatakan awwalu ma yuqda bihi bainan nas yaumal qiyamah ad-dima. Benda pertama yang Allah akan adili antara hak manusia sesama manusia di hari akhirat adalah darah. Siapa yang pernah bunuh orang, siapa pernah cederakan orang, siapa pernah seksa orang, siapa pernah menyakiti orang, ini benda pertama Allah akan tuntut antara hak manusia dengan manusia. Nombor 2, kalau tak ada yang itu semua clean, nombor 2 membabitkan marwah. Zina, fitnah, mengumpat, semua ni kena tanya. Jadi sebab itu benda yang membabitkan marwah ni kita kena cuba elakkan, yang berkait dengan hak manusia sesama manusia, kerana dia antara yang terawal yang akan dihisap oleh Allah antara hak manusia sesama mereka. Baik, tuan dan puan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung ringkas sikit lagi. Pertama, iaitu 3 dosa yang kita sebutkan tadi ini adalah merupakan dosa yang besar di sisi Allah. Dan saya terlupa tadi nak sebut, zina ni dia ada anwa' dia ada jenis dia. Kerana Nabi SAW telah membahagikan zina itu dengan beberapa istilah, yang mana ulama sebut ada zina saghir, ada zina kabir. Ini bukan qol-qolah ni, macam kita belajar tajwid kan, sughra, kubra, bukan. Zina yang kecil ini yang Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang mana Nabi sebut min kulli a'dha'i bani Adam hadzuhu minaz zina. Bagi setiap anggota anak Adam itu ada bahagiannya daripada zina. Jadi sahabat kata, macam mana setiap anggota ni berzina? Pelik. Sebab yang difahami daripada maksud zina itu adalah dengan melakukan persetubuhan yang tidak mengikut kepada syariat. Maka Nabi SAW menyatakan, pada pandangan yang kamu pandang yang diharamkan oleh Allah, itu ada padanya bahagian zina. Daripada pendengaran yang kamu dengar, itu ada bahagiannya daripada zina. Daripada perkataan itu ada bahagiannya pada zina.
last sekali kamu akan membenarkan zina itu dengan kemaluanmu. Sebab tu dalam Islam, sebelum nak sampai kepada zina tu, dia mula dengan tengok dulu. Uish, segak kata, test lah. Bila nak test, kena tegur lah. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Pandai pula dia tak jawab dosa. Padahal ulama bincang dah, hukum beri salam kepada wanita yang boleh mendatangkan fitnah, perlukah wanita itu jawab? Kalau boleh mendatangkan, tak perlu. Dia pandai-pandai bawa keluar fatwa, tak jawab dosa. Jawab kawan tu. Patutnya tak jawab, tak apa, pasal dia boleh mendatangkan fitnah. Kemudian lepas tu dengar pula, ada cerita tentang si fulan bin fulanah, fulanah binti fulanah ni. Dengar. Dan itu boleh mencetuskan khayalan dia. Sebab tu Islam menyebut dalam Quran, ghuddu min absarihim. Yang pertama, jaga pandangan dan penglihatan. Tengok. Penglihatan ni sangat penting sebab dia bawa sampai ke hati. Sebab tu saya ajarkan tuan-tuan satu hadis, doa menutup 4 pintu kejahatan. Sebab semua kejahatan mesti datang daripada 4 pintu ni. Kerana Nabi ada sepupu namanya Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas ni sepupu Rasulullah SAW. Dia pernah tengok satu orang perempuan, Imra'atun Juhainah, daripada Bani Juhainah. Segak, first time dia tengok. Menunjukkan zaman Nabi SAW ada perempuan yang tak pakai purdah. Inilah dalil yang digunakan oleh para ulama, perempuan tak wajib pakai purdah. Kalau dah semua pakai purdah, sahabat tak tahulah dia segak tak segak. Semua tutup. Betul tak? Maknanya nak tahu segak tak segak, kena buka lah bahagian muka tu, tahu segak tak segak. Macam kita ni tutup ni, nampaklah elok, buka rupanya gigi tak ada lah, tua lah. Contoh lah. Pakai mask ni nampak senyum pun tak nampak apa, cabut mask lah gigi tak ada, gusi lah. Contoh. Baik, balik-baliklah, tu tak ada kena mengena pun. Cuma nak cerita, dia tengok, bila dia tengok perempuan tu, dia terkejut, segak. Apa Nabi buat? Nabi pegang kepala dia, Nabi pusing. Maknanya dah sampai dia dah tak boleh nak kalih sendiri, Nabi tolong alihkan pandangan dia. Kan Nabi kata, pandangan itu nazratun sahmun min masmum iblis. Pandangan itu adalah panahan daripada panahan beracun iblis. Sebab iblis dia akan panas. Sebab tu apa yang kita tengok tu dia boleh bawa kepada hati, hati bawa kepada ingatan. Tu yang mimpi pun sampai satu peringkat teringat sangat kat perempuan tu yang bernama Halimah. Sami'allahu liman Halimah. Bini ikut kat belakang, bang, Limah mana ni? Yang saya tahu liman Hamidah ni, Halimah mana ni? Ni kawan saya cerita lah, tak betul. Dia cerita kat saya. Sampai Sami'allahu Halimah lah tu pun. Tukar dah. Dia teringat Halimah mana tak tahu. Itu nak kata bahana dia tu. So Nabi kata, benda inilah yang membawa kamu kepada zina. Kerana itu Nabi ada mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari, daripada penglihatanku. Wa min syarri lisani, daripada kejahatan lidahku. Ya, wa min syarri lisani. Kemudian wa min syarri maniyyi, daripada kejahatan maniku, maknanya kemaluanku. Sebab biasanya apa yang orang tu dengar, bila dengar dia nak tengok, bila tengok dia duduk cerita. Maknanya bercakap dengan perempuan semualah, lama kelamaan dia bawa kepada zina. Sebab tu dalam Islam, minta maaf lah, dia ustaz ke tak ustaz ke, kalau nak main WhatsApp ni,
elok pergi kepada saluran dia. Dia setan lagi besar. Saya tahulah pasal pengalaman kita. Muslimat ni bila dia ada masalah dengan suami dia, dia tak suka cari ustazah. Dia suka cari siapa? Ustaz. Tu masalah ustaz. Orang tengok ustaz tak ada masalah, dia dengan isteri dia pun bergaduh. Pasal apa? Dia dapat masalah macam-macam sampai dia boleh bermasalah. Ini cerita betul tuan-tuan. Mai kawan ni, saya ada masalah dengan suami saya, mengadu suami ni. Yang ni pula mai tanya, tengok pula umur 30 lebih, segak pula, garu pula. Kena pula saya perlukan bimbingan. Oh tu dia lagi pening. Di sebab itu dalam Islam dia ada batas. Kita nak cakap dengan siapa ke, terutamanya yang bukan mahram kita, dia ada batas. Bila masuk topik lain, jangan balas. Nak cerita bab tu, masuk bab lain, ini bukan hal urusan, kerana dia boleh bawa kepada zina. Dia bukan cerita bila ustaz je confirm. Dah. Ustaz pun manusia, dia pun manusia, jadi dia pun ada nafsu. Sebab itu dalam Islam, kalau kita nak minta fatwa, kalau kita nak minta bimbingan, carilah saluran dia yang betul, ya, cari saluran yang betul. Ataupun kau nak tanya boleh, tapi jangan sampai benda-benda yang berlebihan daripada persoalan dia, yang tidak berkenaan dengannya. Itu Islam ajarkan batas dan limitasi dalam perkara itu. Baik, sekarang tu tuan-tuan.